Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin. Nahmaduhu wa nasta'in wa nastaghfiruh. Fa inna asdaqal hadith kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Wa qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, bersyukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana dapat bersama pada malam ini. Insya-Allah pada malam ini kita nak sambung perbincangan hadis yang ketiga. Itu hadis riwayat daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-iman bid'un wa sab'una syu'bah fa afdaluha qawlu la ilaha illallah wa adnaha imatatul adha 'anit tariq wal haya'u syu'batun minal iman, muttafaqun alaih. Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan, katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, iman mempunyai lebih daripada 70 cabang. Yang paling istimewa dan utama ialah ucapan la ilaha illallah, yakni tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah. Jadi pada minggu lepas kita telah bincang berkenaan dengan biodata perawi hadis ini, iaitu Abu Hurairah radhiyallahu anhu. InsyaAllah pada malam ini kita nak sambung perbincangan hadis yang ketiga ini dari beberapa perkara lah, beberapa sudut. Yang pertamanya, dalam hadis ini disebut, Nabi sebut cabang iman itu ada banyak sehingga disebut bid'un wa sab'una syu'bah, mana lebih daripada 70 cabang iman itu. Jadi kenyataan Nabi yang menyebutkan bahawa syu'bah iman itu, cabang iman itu lebih daripada 70. Hal ini terdapat dari riwayat Muslim, Abu Daud, Tirmizi dan Nasa'i. Ini hak sebut tujuh, sebab dia berbeza-beza hadis, hadirin dan hadirat. Hadis itu tidak sama. Ada sebut 70, ada sebut maknanya angka yang lebih bawah lagi daripada 70 tu. Misalnya dalam riwayat Bukhari tersebut lebih daripada 60 cabang, bid'un wa sittuna syu'bah. Di dalam riwayat Bukhari tersebut lebih daripada 60 cabang. Jadi tak serupa. Jadi hak tadi dalam setengah-setengah kitab sebut cabang iman ini sampai 70, seperti dalam Muslim, Nasa'i, Tirmizi dan sebagainya. Dalam Bukhari sendiri tak sampai 70, 60 lebih saja. Dalam riwayat lain pula ada sebut sampai 64 cabang iman itu, ada sampai 77 dan macam-macam lah, banyak riwayat. Sedangkan pokok perbincangannya apa yang nak disebut adalah berkait dengan pecahan keiman itu, syu'bah iman itu. Jadi zahirnya riwayat berkenaan kelihatan bertentangan dari sudut angka itu, sebab dia berbeza-beza. Itu dari segi zahir ya. Tapi sebenarnya tidak wujud sebarang pertentangan antara riwayat-riwayat berkenaan, sebenarnya tidak. Ini mengikut syurah hadis, pensyarah-pensyarah hadis, ialah nampak beza lah sebab angka tu berbeza. Walhal yang dibincangkan itu sama, iaitu berkenaan dengan pembahagian ataupun juzuk ataupun bahagian-bahagian, atau disebut juga sebagai cabang iman itu. Sebenarnya tidak hadirat. Kerana apa tidak? Kerana angka-angka tersebut lebih menjurus kepada makna secara kinayah, yakni bahasa kiasan yang diguna pakai untuk menunjukkan banyaknya jumlah cabang-cabang iman itu. Jadi makna sebut 70, 64, 66 dan sebagainya. Jadi angka yang berbeza-beza itu sebagai kiasan dari sudut bahasa, nak ayatnya iman ni banyak. Lebih-lebih lagi orang Arab ni kalau dia guna angka 7 ni, biasanya dia bukan nak tahdidul adad, itu tidak. Bukan nak ayatnya bilangannya setakat ini, bukan nak ayat gitu. Tapi dia nak ayatnya banyak.
Bukan nak ayat terbatas angka itu, tidak, tetapi nak ayatnya banyak. Itu seperti mana yang dihurai oleh syurah hadis, pensyarah hadis. Jadi tidak berlaku pertentangan sebenarnya. Jadi jangan kita jadi pening benda-benda gitulah. Sepatutnya dia tak pening situ tu. Tidak jadi benda yang pelik situ, tidak. Sebab itu perkara biasa. Perkara biasa. Misalnya 27 kali ganda nak semaya, seorang yang semaya berjemaah dapat 27 kali ganda. 27. Betul lah kita kata 27. Jadi 27 itu tidak jelas 27 apa. Apa tamyiz dia? Apa tamyiz 27? 27 ribu ke? 27 sen ke? 27 ringgit ke? Tamyiz dia tu tak ada. Memayas dia tu tidak ada. Apa yang hendak disebut? Maksud 27 tu apa? 27 ribu ke? Nak ayatnya banyak. Banyak. Jadi banyak ni berapa sebenarnya banyak? 27 ribu ke? 27 ringgit ke? Tu tak tahu. Tu dia bergantung kepada nilai ibadat, kualiti ibadat seorang itu. Dia tengok situ. Tapi kok mana pun lebih daripada semaya seorang. Tu. Jadi hak ni pun ayatnya banyak. Email tu, cabang email tu ayatnya banyak. Bukan ayat terbatas setakat 70. Kalau kita kata gitu, memang dia akan jadi bercanggah lah. Sebab hadis yang menyebutkan jumlah yang berbeza-beza tu hadis sahih lah ke? Semuanya hadis sahih. Jadi kita kena faham gitulah, seperti mana yang difaham oleh para ulama tu. Dan sebenarnya penggunaan begini dalam bahasa mana-mana pun ada. Seperti kita misalnya, kita kata berapa ribu kali dah ayat. Ribu ni maknanya dia angka yang atas pada ratus itu. Berapa ribu kali nak suruh ayat. Kalau orang tak faham, kalau orang baru-baru nak belajar bahasa Malaysia, mungkin dia kata banyak tu ayat tu, maka start dengan ribu selalu tu tak. Padahal anak dia kata baru 3 kali. Tapi anak dia pun faham. Dia banyak tu nak ayatnya acak kali, bukan nak ayat 1000, nak ayat acak kali. Berapa yang jangan nak ayat acak kali? Ayatlah berapa ratus kali. Dok sebelum capur dengan gerai kata. Dia capur dengan gerai. Sebab tak anak dia faham. Sebab tak anak dia tidak jawab. Anak dia kata kita ingat molek mak ayat baru 3 kali baru. Anak dia pun tak jawab gitu. Kalau anak dia jawab gitu rasa dia boleh muka lain pula. Dia tidak setakat boleh angka 1000 tu. Dia boleh muka lain pula atas belakang tu tak. Sebab anak dia faham ini bahasa ni, orang panggil bahasa. Bahasa ni kadang-kadang orang faham tidak zahir. Tak ada bahasa ni semua kena faham seperti zahir kalimah tu. Tak ada bahasa mana-mana pun. Mesti ada yang kita faham tidak seperti zahir tu. Kita faham maksud orang sebut dia nak apa di sebalik tu. Ni pun gitulah juga. Jadi tidak ada berlaku pertentangan dari sudut perbezaan angka-angka yang disebut di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu tidak ada pertentangan. Yang mana dalam hadis Ibnu Umar sebelum ini, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengumpamakan Islam ni sebagai sebuah khemah. Bunyal Islamu ala khamsin tu kan. Hak tu bunyal Islamu ala khamsin tu makna dibina. Jadi orang Arab faham dibina tu di atas 5 asas, 5 rukun, 5 tiang. Itu gambarnya bukan rumah seperti yang kita faham ni, tapi itu bentuk khemah. Yang mana perkara itu sangat makruf di kalangan orang Arab. Bila sebut gitu, gambar itu kepada khemah, bukan kepada rumah. Rumah kita ni tidak buat dengan 5 tiang itu, lebih pada 5 tiang. Kalau 5 tiang kecil benar rumah tu. Ini maksud sesuai dengan orang Arab. Nak ayatnya asas dia punya bangunan tu, gitulah kira-kiranya. Tu. Yang tegak teguh kerana tiang seri dan pancang-pancangnya. Tapi dalam hadis Abu Hurairah ni, Nabi SAW nak buat bandingan iman itu. Nabi tidak banding dengan bangunan, tapi Nabi banding dengan sepohon pokok yang subur, yang lengkap, yang sempurna. Mana pokok yang ada dahan, ranting dan sebagainya. Mana pokok yang subur. Jadi pokok yang segar dan sempurna akan menghasilkan buah yang sedap dan memuaskan hati penanam. Jadi bila kata pokok ni, orang kata pokok molek ni, semua orang tahu pokok molek ni lagu mana. Orang panggil subur ni, dengan daunnya lebat, dahannya kita kata comel molek, kita kelih kita nampak segar pokok ni. Orang makruf tu benda tu.
Jadi Nabi bandingkan iman ni lagu tu lah. Jadi iman yang sempurna akan melahirkan sifat-sifat yang mulia dan amalan-amalan yang baik. Walaupun begitu, kadang-kadang yang berlaku sebaliknya, ada iman tapi tidak ada buah, ada pokok tapi tak ada buah. Jadi wajah syabah dia tu dari sudut zahir, dari sudut zahir. Nabi nak banding dari sudut zahir. Seperti mana kita kata bila pokok tu nampak segar molek, maknanya umbi dia tu, asas dia tu makna kukuh, asas dia tu makna molek, tunjang dia tu molek. Sebab kalau rosak akar, rosak dalam pokok tu, dia akan nampak pada buah tu jadi tak segar, nampak merah ataupun kecil, daun tu nampak khotok, kita kata tidak licin molek. Sebenarnya rosak pada akar dia. Begitu juga iman ini pun hadirat, walaupun iman ni duduk dalam, seperti mana pokok nampak segar tu kerana dalam dia tu, tunjang dia tu, akar dia tu sehat. Begitu juga iman seseorang ni, kita walaupun iman itu bersifat qalbi, bersifat hati nurani manusia, tetapi dia ada juga, dia keluar dalam bentuk yang zahir, dia keluar dalam bentuk melalui a'dha dia, melalui anggota-anggota dia. Kita boleh tahu mana kalau orang iman ni molek semua, kita nampak dia tu molek lah. Nampak dia tu molek. Sebab sahabat tu lah, miskin ke kaya ke susah ke, tidak menghalang mereka melaksanakan ibadat itu. Bukan perkara itu menjadi penghalang. Kenapa begitu tu? Sebab dia ada satu benda yang sama. Orang kaya pun ada, orang ni, orang miskin pun ada. Jadi benda tu molek belaka. Orang panggil asas akidah tu. Menyebabkan kalau susah boleh semaya. Oleh kerana apa? Kerana tunjang dia tu molek. Kaya pun semaya, miskin pun semaya. Kaya pergi perang, miskin pergi perang. Sebab apa? Sebab tunjang dia tu molek, akar dia tu molek, iman dia tu molek. Tu Nabi nak ayatnya. Kalau situ molek, mu duduk dalam keadaan yang bagaimana sekalipun, kalau iman itu, asas itu, tunjang itu dia molek, segar, maka dia akan menghasilkan sesuatu yang molek lah. Sebab molek-molek hak luar ni dia tidak sama seperti pokok. Tidaklah sama 100%. Tidak sama. Tapi kukuk mana pun dia bergantung kepada pokok itu sendiri, bergantung pada tanah sendiri dan sebagainya lah. Jadi apakah yang dikehendaki bila Nabi buat perbandingan lagu ni? Nabi buat bandingan seperti pokok itu. Kalau pokok ni bila segar, sehat, apa hasil yang dapat diperoleh oleh petani? Untuk apa pokok tu? Yang diharapkan daripada sepohon pokok tu ke dia? Buah lah kita kata. Manfaat dia bukan sekadar untuk tengok kesegaran dia tu. Hasil dia boleh. Yang boleh diambil manfaat daripada pokok yang sehat dia, yang segar itu. Buah dia lah. Begitu juga iman seseorang itu, apa yang diharapkan daripada kekuatan iman tu? Apa dia? Amalan dia tu. Amalan. Sama ada amalan itu berguna untuk diri dia sendiri. Ada juga setengah amalan itu memang difardukan untuk orang lain. Hak kita panggil fardu kifayah, fardu ain lah kau tu. Hak fardu ain itu amalan dalam bentuk untuk diri sendiri. Untuk diri sendiri. Selagi dia panggil amalan fardu kifayah. Hak tu untuk orang lain. Dia buat benda ni ada kesan kepada orang lain. Tu dia panggil fardu kifayah. Mana orang lain boleh ambil kesan yang baik daripada perbuatan dia. Misalnya kita kata fardu kifayah ni, kita faham lah, kita buat sesuatu yang manfaat tu bukan untuk diri sendiri saja, tapi untuk orang lain. Itu panggil fardu kifayah. Misalnya kata kalau learning, kalau kita kecek dalam bahasa learning, misalnya kata ilmu teknologi. Tak kira lah teknologi apa. Jadi benda tu hati-hati lah. Walaupun kita kata tidaklah secara langsung nampak berkait dengan agama, secara langsung tidak nampak, tapi sebenarnya berkait. Berkait. Misalnya kita kata ilmu teknologi, ilmu IT, ilmu maklumat. Jangan. Kalau bahkan umat Islam akan ketinggalan kalau dia lupa pada waktu, dia tak cara waktu. Jadi kalau ada umat Islam mahir dalam bidang tu, sebenarnya perbuatan dia tu selain daripada memberi kesan yang nyata dari sudut pembangunan, dari sudut agamanya ke, dia hilang dosa orang lain. Itu dia panggil fardu kifayah itu. Itulah itu dari sudut perbandingan. Kita kata khasiat perbandingan Nabi banding tu kenapa banding? Kenapa Nabi bandingkan iman dengan pokok itu? Kenapa? Sanilah. Mana banding itu bukan sekadar semata-mata perbandingan, tetapi perbanding katanya dia kehendakinya hasil dia tu. Mana kalau pokok segar ni buat apa? Kenapa nak pokok segar? Kerana nak buah.
nak boleh rasa buah tu. Apa faedah kalau pokok segar lebat tapi tak buah kali habuk, suk dengan tebal. Nah, pergi beli pakai cai. Tak reduk lagi ni main segar 10 pohon tani 10 tahun segar lah ke. Tapi buah seputih pun tak ada. Segar pun kita tebal ni pokok lagu ni. Nah, sehat pun tebal. Apa? Warga dia. Begitulah juga hadirat. Kalau umat Islam ni beriman tetapi tidak menghasilkan maksud objektif iman itu, tidak memberi kesan pada masyarakat, tidak melaksanakan agama, mana tak nampak kesan baik itu. Tidak ada makna iman tu sebenarnya. Tidak sempurna iman tu. Tak ada faedah tu sebenarnya kepada diri sendiri, kepada orang lain. Tu. Jadi benda ni kalau kita tengok dalam konteks hidup sahabat, bila dia tanda iman dia kuat tu, apa dia? Tanda iman dia kuat. Bukan pergi semaya saja, bukan puasa saja, bukan zakat saja. Nilai dia dengan masyarakat itu, dia buat baik pada masyarakat. Siapa sanggup perang? Perang ni untuk dia, bukan untuk diri sendiri. Perang ni, berperang fi sabilillah tu, antara hidup dengan mati, itu bukan kepentingan diri. Sebab itulah ulama meletakkan bahawa pergi berperang menjadi fasil baina suhbah wan nifaq. Pergi berjuang di medan perang itu menjadi garis pemisah antara sahabat dengan puak-puak munafik. Tu ulama sebut dalam kitab. Sebab puak munafik ni dia hanya fikir kepentingan diri dia. Tapi orang Islam ni tak. Sebab dia diajar, bila kata kepentingan Islam, dia merangkumi seluruh kehidupan ni. Dia pergi perang tu kenapa? Kerana untuk agama. Bila untuk agama, untuk manfaat ramai. Dia tak kira dah dia mati pun. Padahal mati itu peribadi. Nah, dia tak kira. Ini beza di antara suhbah dengan nifak itu. Sebab tu bila sebut sahabat, dia tak ada unsur munafik. Tidak ada unsur munafik itu. Kita nak tengok huraian dari sudut perkataan hadis ni sikit. Dalam hadis Nabi sebut adnaha. Kalau kita tengok dalam hadis ini disebut adnaha. Cuba tengok dalam teks hadis ini disebut adnaha tu. Wa adnaha imatatul adha. Cabang iman ni ada lebih 70. Hak utama sekali adalah syahadah, mengucap dua kalimah syahadah. Hak rendah sekali adnaha. Hak rendah sekali, hak paling bawah sekali, mana buat sesuatu yang mengganggu orang ramai yang berada di jalan raya. Buat teh susu ke, buat duri ke, buat batu besar ke, apa? Sebab benda tu menyusahkan pengguna. Hak tu buat hak tu, sifat tindakan membuat benda-benda gitu daripada jalan raya tu, Nabi sebut dalam hadis sebagai salah satu daripada cabang iman, tetapi dia adna, yang paling rendah. Dan Nabi kata hayat sebahagian daripada iman. Hak tu dia ada bincang selepas ni. Jadi adna tu, apa maksud adna tu? Apa yang dimaksudkan dengan adna tu? Yang paling rendah tu, rendah dari sudut apa? Rendah tu dari sudut apa? Jadi perkataan adna di sini mengikut pensyarah hadis lah, dalam huraian hadis disebut ada dua makna. Yang paling rendah tu mana dari segi martabat, kedudukan, tahap dia. Mana hak 70 tadi tahap dia tidak sama. Hak 70 lebih yang disebut sebagai cabang-cabang iman tu, dia tidak sama. Dia tidak sama dia. Ada yang kecil, ada yang sebab tu Nabi bila dia buat perbandingan tu memang tepat lah. Sebab pokok kayu kita kata dah, banyak dah, tapi tak sama dah. Ada dah kecil, ada dah besar, ada dah tu sterik, ada dah tu khekok, macam-macam lah dah tu. Tapi orang panggil dah pokok belaka tu. Orang panggil cabai daripada pokok belaka tu dah tu. Dia tidak akan sama dah pokok tu. Begitulah juga cabang iman ni. Nabi Nabi kata paling besar sekalinya la ilaha illallah, tu paling besar sekali asahnya. Dan hak paling rendah sekali dari segi darjat kedudukan dianya hasani. Itu makna adna. Yang kedua, boleh je adna ni yang paling rendah ni dengan erti yang paling mudah untuk dibuat. Tak ada perlu kepada modal sikit pun kita kata. Hak paling rendah, paling mudah dibuat dan paling simple lah kita kata. Paling mudah untuk dilaksanakan. Dia boleh memberi erti dua makna. Itu maksudnya adna. Walaupun dalam bahasa Arab adna ni makna yang rendah lah. Adna milu, dia makna lebih. Adna dalam bahasa Arab boleh dengan erti paling rendah kedudukan. Boleh juga. Paling rendah, arfa' tu paling tinggi.
Tu. Tapi dalam kisah hadis ni ulama tidak biasa gitu. Dia kata rendah tu boleh jadi segi darjat, boleh paling rendah, paling rendah selagi semua orang boleh buat. Kadang-kadang hadis tidak benda hak mudah ni, kadang-kadang orang tinggi tak boleh nak buat. Misalnya pemimpin, Perdana Menteri, bila nak buat tank ada jalan raya dia. Jadi hak benda-benda gini kadang-kadang dia tak boleh nak buat. Tapi hak tinggi dia boleh buat, mikir tu. Kemampuan berfikir untuk umat, untuk masyarakat bangsa tu, orang kampung tak boleh nak buat tu. Tu besarlah pahala dia tu, sebab tu besar pahala memerintah ni. Kalau ikut syariat, kalau amanah, besar. Tapi dia terlepas tak boleh nak buat ni sebab manusia ni, ulama kata tak mungkin dia boleh buat semua. Sampai Z aja tak boleh misalnya kecil dia. Dia pakai driver duduk atas kereta pun, baca duduk atas kereta pun, mikir duk. Bila dia nak buat benda-benda gini nak? Maknanya benda-benda ni terlepas bagi dia. Ini untuk orang kita lah, untuk kita orang kampung ni lah. Kita tak boleh buat hak besar-besar ni. Ni orang kita, untuk orang kita, untuk kemampuan kita buatlah ni. Hak ni pun termasuk dalam juzuk iman juga ni. Boleh masuk surga juga ni. Sebab apa hadirat? Sebab Islam ni dia untuk semua orang. Bila kata semua orang, peringkat benda tu pun dia tidak sama, sebab orang pun tidak sama. Jadi Allah taklifkan manusia berdasar kepada taqah dia, kemampuan dia. Jadi orang-orang kampung, kalau hak ni dia tak siap, hak mana nak buatnya? Dah lah hak lain tak boleh. Nak mikir tentang ekonomi negara. Rumah dia pukul calaman ekonomi. Lepas tu hak ni tak siap buat pula. Gapo dia jadi kita orang kampung ni? Tak ada. Sebab itulah kita kena faham mana kedudukan kita ni, kita kena. Sebab itulah ulama sebut bila nampak saja terbentai di hadapan kita benda hak baik, hak kita boleh buat, kita buat lalu. Sebab kadang-kadang benda tu boleh jadi satu ketika dia tak ada peluang tu. Kita nak buat peluang. Janganlah kita mengharapkan peluang besar depan kita, takut tak boleh nak buat. Benda besar kita ni jenis nak buat benda besar. Iyalah mari benda besar tak nak buat pula. Hak kecil-kecil ni tak pakai kita tak sih. Tu silap kadang-kadang. Itu juga kalau kita tengok dalam kitab-kitab ada itu pemikiran lagu tu termasuk taswilat minasyayatin, suatu bentuk penipuan daripada syaitan. Dia nak ganggu kita. Akhir sekali tak buat apa-apa kita. Nak buat bukan kelas kita nak buat benda lagu ni. Padahal benda tu depan kita dah peluang tu. Bukan kelas aku ni. Nak gi ke tandas masjid tengok ada najis. Bukan kelas aku ni. CEO nak jiruh gua tu. Bukan kelas aku, kita pun lari pergi arah lain. Kita kata kelas aku nak jiruh najis dia, bukan dia kata. Lepas tu duk sopah kau tok siap. Pada tok siap 3 kali dah cuci masjid tu. Dia ada jenis manusia jenis bagi singgah. Jadi benda-benda gitu silap lah orang Islam. Silap orang Islam. Padahal dengan tarah dia setahu tu memanglah tidak layak, tapi bila terbuka gitu, kalau dia buat dia besar pahala daripada orang biasa. Sebab kedudukan dia tu tinggi. Jadi perkataan afdaluha, Nabi sebutkan dalam hadis tu, iman ni, cabang iman ni ada 70. Hak afdalnya, hak paling tingginya adalah la ilaha illallah. Mengikut ulamanya, kata-kata afdaluha ini dia mengisyaratkan kepada hak-hak Allah yang perlu dijaga, dan yang paling istimewa adalah kalimah tauhid itu. Hak paling penting ni jaga hak Allah itu. Hak Allah mana kewajipan kita, orang panggil hablum minallah itu. Hak tu kita kena jaga benar berbanding hak lain. Kalau berlaku bertembunglah di antara hak Allah dengan manusia, kita kena dahulukan hak Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita nak laksanakan tuntutan agama, tapi orang marah misalnya, kita nak buat lagu mana? Kita tetap kena buat tu. Cuma pendekatan itulah. Kalau nak khilaf pun khilaf dari segi pendekatan. Tapi hukum mana pun agama Allah ni perlu diperjelaskan, perlu ditegakkan. Jadi perkataan adna dia mengisyarat kepada hak-hak hamba atau hak-hak sama manusia, dan yang paling rendah ialah membuang benda yang mengganggu di jalan raya. Daripada gabungan maklumat ni hadirat, kita boleh faham satu perkara lain. Daripada kenyataan Nabi bahawa iman ni bid'un wa sab'una syu'bah, iman ini dia ada 70 lebih cabang. Lepas tu Nabi guna afdal dengan adna. Afdal difaham oleh ulama sebagai hak Allah yang perlu kita jaga. Adna ni merujuk kepada hak hamba yang perlu kita jaga. Maknanya kita faham bila kata iman ini, dia bukan semata-mata berkait dengan Allah, tapi dia juga berkait dengan makhluk Allah.
Tu. Janganlah kita fikir seseorang itu berimej hanya dengan mengatik saja, hanya dengan baca Quran saja, hanya dengan semaya saja. Tak. Termasuk dalam imejnya buat baik kepada orang. Jaga maruah diri sendiri, jaga maruah keluarga, jaga maruah orang Islam. Itu termasuk dalam imej belaka. Walaupun zahirnya nampak tu kita dengan manusia, tetapi termasuk dalam iman juga. Ini maksud apa yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi melalui hadis ini Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingatkan umat Islam kepada tanggungjawab terhadap Allah dan juga sesama manusia. Ni. Jadi bila kata berimej ni hadis tak? Maknanya dia kita kena jaga Allah dan jaga makhluk Allah dalam konteks yang disebut oleh syariat. Inilah yang berbeza dengan agama-agama lain. Kalau agama lain bila kata sebut agama, bila sebut kata akhirat, bila sebut kata hidup dalam konsep keagamaan, dia mesti memisahkan diri daripada masyarakat, memisahkan diri daripada dunia. Kalau nak agama, kita kena duduk tempat khusus. Dia panggil makbat dia tu, tempat-tempat ibadat. Islam tidak gitu. Kita duduk kedai, duduk pasar situ Khadijah, kita sedang melaksanakan agama tu. Duduk masjid, iyalah, jalan juga. Jangan kita fikir masjid saja tempat agama. Ketika semaya saja perlu kita jaga. Semaya habis kita jaga. Hak sunat-sunat pun buat juga. Lepas tu hak lain dengan jiran berkorban anak hari dengan jiran, kita kata tak? Misalnya. Lepas tu berimej lagu tu. Tu. Jadi dia lah yang hadirat. Kalau kita tengok ke Islam ni, hak kita sedang anut sekarang ni memang beza dengan agama-agama lain. Maknanya tak selamat kalau kita semaya saja, tak selamat puasa saya, tak selamat jaga hak tu saja, tak selamat. Dia kena jaga semua setakat yang kita boleh, dan Allah Maha tahu kita mampu setakat mana. Jadi berkait dengan mampu buat tak mampu buat, dia berkait pula dengan ikhlas pada Allah. Bila seorang itu ikhlas pada Allah, salah satu tanda ikhlas tu dia buat berdasarkan kepada kemampuan dia. Jadi Allah tahulah dia beralasan, kalau tidak beralasan Allah Maha tahu. Tu. Dan orang yang berikhlas dia tidak banyak alasan. Kecuali orang itu dia ada sifat nifak, dia akan banyaklah alasan dia. Jadi antara kemuskilan yang timbul bila Nabi sebut bahawa malu ini, mula-mula Nabi kata 70 lebih cabang iman ni. Hak afdalnya la ilaha illallah, hak paling rendahnya imatatul adza anit tariq. Lepas tu Nabi sebut Nabi kata malu tu sebenarnya satu bahagian daripada iman. 70 lebih. Hak afdalnya syahadah, hak paling rendahnya imatatul adza anit tariq. Maknanya banyak lagi tu. Kenapa Nabi sebut khusus bahawa malu al-haya itu adalah juz'um atau syu'batun minal iman, ataupun juz'um minal iman? Kenapa Nabi sebut khusus malu tu? Ni ulama kita kira-kiranya dia muskil. Kenapa? Apa istimewa sifat malu ni? Apa istimewa sifat malu ni? Jadi kemuskilan pertama timbul, kenapa sifat malu disebut secara khusus? Banyak lagi, dah 70 lebih. Apa yang disebut malu ni secara spesifik, secara khusus tu kenapa? Jadi jawapannya ada dua sini. Yang pertamanya kerana sifat malu merupakan salah satu tenaga penggerak kepada lahirnya sifat-sifat baik yang lain dalam diri manusia, yang mana ianya juga merupakan sebahagian dari juzuk keimanan. Sebahagian dari juzuk keimanan. Daripada ni jawapan daripada syurah hadis, pensyarah hadis. Dia kata Nabi sebut malu tu kerana malu tu sendiri banyak lagi sifat yang lain. Tapi sebut malu tu kan apa? Kerana malu ni dia ada potensi, ataupun kita kata sebagai satu tenaga penggerak nak menimbulkan bakat-bakat ataupun yang orang panggil potensi baik dalam jiwa manusia, yang juga potensi baik itu dia terpendam dalam diri manusia, dia perlu digerakkan. Bakat itu biar keluar dalam bentuk yang nyata melalui anggota-anggota manusia tu. Jadi malu ni rupanya malu sebutir tu dia akan timbul beribu lagi, banyak lagi kita kata benda-benda baik dalam diri manusia. Sebab tu dalam hadis Nabi sebut idza lam tastahi fasna ma syi'ta. Manusia ni kalau hilang sifat malu, ataupun sifat malu dia terlalu kecil sehingga lemah, tak mampu nak menjadi penggerak kepada kebaikan lain, orang ni bila tak ada sifat malu tu dia akan buat apa saja. Dia fasna ma syi'ta, buatlah nak buat apa pun tak ada masalah tu.
Tidak ada maruah dah orang itu. Tidak ada pagar maya kita kata. Dia boleh buat apa saja. Kira apa? Tak ada sifat malu sekarang. Walaupun kaya, walaupun cerdik suku, sifat malu suku. Cerdik jangan kira lah. Tiba-tiba perangai dia, sifat akhlak serupa dengan orang kapal tak mengaji. Cerdik jangan kira pahal mesti. Tapi perangai tak ada gamuk kita tengok. Nah, apa tu? Ni salah satu kerana boleh kerana sifat malu tu tak ada, dia tak berasa malu. Jadi nak ayatnya malu tu besar. Ni kita bercakap dalam konteks malu hak lain tu semula lah tu dalam bab lain. Jadi nak ayatnya sifat malu tu gitu. Mana dia sebagai satu tenaga penggerak lah. Tu. Yang kedua, sifat malu merupakan naluri manusia dan berkemungkinan akan timbul pertikaian bila disebut ianya sebahagian dari juzuk iman. Tu. Jadi sifat malu ni merupakan naluri manusia dan berkemungkinan akan timbul pertikaian bila disebutkan ianya sebahagian dari juzuk iman. Sebab tu Nabi sebut takut orang kata, takut orang tidak nampak. Kalau Nabi tak sebut tu boleh jadi tak mungkinlah malu ni dikategorikan sebagai juzuk iman. Sebab apa? Sebab malu ni benda naluri. Tak royak pun dia ada sifat malu ni, bahkan orang kafir pun ada. Jadi Nabi kata tak, dia tu satu juzuk daripada iman. Bila Nabi sebut gitu, jelaslah bahawa dia tu satu juzuk daripada iman. Tetapi dia akan timbul kemuskilan lain pula. Jadi bila sebut bahawa malu tu sebagai daripada iman, dan malu tu sendiri dalam masa yang sama dia tu bukan sifat orang Islam saja. Kerana dia tu naluri. Bila kata malu ni sifat naluri hak biasa, asal orang dia ada sifat tu. Tak kira lah dia tu orang Islam, kau orang tidak Islam, ada agama, kau tak ada agama, asal kau orang dia akan ada sifat malu ni. Dia akan jadi pening pula situ. Bukan pening maknanya timbul persoalan pula. Jadi bagaimana dikatakan malu sebagai daripada iman? Kalau nak kira dari segi makna tu bercanggah tu. Malu sebagai daripada iman. Iman ni tuntutan. Iman ni termasuk dalam ikhtiariyah. Iman ni ada benda yang manusia boleh buat. Boleh nak, boleh tak sih. Boleh ada, boleh tak ada. Nak suruh ada pun boleh, nak suruh tak ada pun boleh. Iman ni kalau ada, orang panggil jadi orang Islam, orang beriman. Tak ada, jadi orang kafir. Orang tu lah. Tapi malu ni dia boleh ada berlaku. Sebab dia ni termasuk dalam sifat fitrah manusia. Tak kira dia Islam kau kafir kau, dia tetap ada malu. Cuma kadar tinggi rendah malu tu dia tidak sama. Tapi malu tu sendiri ada. Jadi peninglah. Lepas tu kalau begitu dikaitkan malu sebahagian daripada iman. Sedangkan malu tu benda yang di luar daripada ikhtiariah manusia. Dia mari dengan sendiri. Sedangkan iman ni mari hasil daripada manusia faham, manusia nak. Tu. Iman tu sebab tu iman ni tak boleh paksa. Tak boleh paksa. Malu tak boleh paksa, dia mari sendiri. Cukup tahi dia mari. Iman ni tak gitu. Sebab tu untuk beriman, untuk orang beriman tu dia ada kewajipan dakwah pada dia. Tapi untuk malu tak perlu dakwah untuk malu ni. Jadi apa sebenarnya maksud Nabi sebut ni? Dia kata jawapannya ada dua juga. Pertama, Nabi sebut malu tu sebahagian daripada iman, walaupun dia berbeza dengan iman tu dari segi ciri dia. Kerana Nabi nak isyarat kepada kita bahawa sifat malu ni sangat besar, kesan baik dia. Bila seorang tu ada sifat malu, kesan baik dia tersangat besar. Iaitu antara kesan yang mudah disebut bila ada sifat malu ni, dia tak akan buat benda-benda buruk, benda-benda keji. Tu. Mana semakin tebal sifat malu manusia itu, maka semakin kukuh kedudukan dia untuk dia jaga diri dia daripada melakukan perbuatan-perbuatan keji dan terkutuk itu. Dia tak akan buat pokok mana pun. Jadi perbincangan dia tidak habis setakat tu hadirat. Oleh kerana meninggalkan perbuatan yang keji itu sememangnya termasuk dalam batas ikhtiar manusia dan ianya juga merupakan tuntutan iman, maka punca kepada dikira sebagai daripada iman juga. Nabi sebut malu tu sebenarnya kerana melihat kepada bila seorang itu ada sifat malu, dia boleh mencapai keimanan. Jadi benda yang menjadi punca kepada beriman, objektif iman. Sebab iman ni dia iman ni maksud dia. Iman ni maksud manusia tu sanggup tinggal benda dia nak kerana Tuhan tak beri. Tu ulama kata.
Manusia ni dia sanggup buat benda yang walaupun dia berasa berat, dia berasa tak sel, dia sanggup buat kerana Tuhan suruh. Itulah imannya. Jadi untuk jadi lagu tu dia ada sifat hak asap, memang setiap orang ada. Dia benda tu bila dijaga, bila dibaca, dia boleh jadi tu. Buat hak Tuhan suruh, tinggal hak Tuhan lagi. Ni potensi malu ni. Sebab itulah dia ada, kalau kita tengok dalam kitab pendidikan Islam, dia kata salah satu sukat yang wajib mesti kita berikan kepada anak-anak kita ialah menyuburkan sifat malu semasa dalam rumah tu lagi. Tak malu, tak malu, tak pakai luar. Biar kadar budak kena ui hak tu. Mana kita pandai sifat malu daripada kecil lagi. Jangan kita moga budak tak biar lanya tak apa dah. Kita tahu dah budak orang tua tak lanya kecuali orang tua bermasalah. No. Memang kita tahu dah budak lanya. Tapi kita bui. Bui selalu. Persediaan awal kita kata untuk biar sampai satu ketika. Apa tu? Karena benda tu dia, supaya potensi baik tu dia akan cepat subur itu. Gitu. Keduanya sifat malu yang dikira sebahagian daripada iman itu ialah yang digunakan pada tempat yang sewajarnya. Tu. Yang keduanya maksud Nabi. Ni dalam Nabi kata malu yang dikaitkan dengan juzuk iman itu bukan semua jenis malu. Ni malu yang sepatutnya, malu yang wajar, malu yang diletakkan kena pada tempat. Sebab dia ada juga malu yang terkutuk. Dia ada juga malu ni sebagai sifat mahmudah pun ada. Ada juga malu ni kadang dia menjadi sifat yang mazmumah, ada juga. Malu yang dipuji, malu yang dikeji. Jadi hak maksud Nabi sebut malu yang dikaitkan dengan juzuk iman ni malu yang mahmud. Malu yang dipuji. Misalnya malu nak buat jahat, malu nak bercakap bohong, malu nak tu. Jadi malu gitu. Itu maksud dia nya. Sebab kalau nak kira semata-mata malu, tak mesti itu dikira sebagai juzuk iman. Baik, kemusykilan yang ketiga. Bagaimana pula sifat malu itu dikira sebagai juzuk iman padahal orang bukan Islam juga mempunyai sifat malu? Ni. Pertamanya sifat malu yang ada pada orang kafir. Jadi ini kira-kiranya ulama kita nak buat koreksi berkenaan dengan malu yang dimaksudkan oleh Nabi itu, apakah malu yang sama yang ada pada orang kafir itu? Tak. Jadi bila malu ada pada orang Islam, ada pada orang kafir. Bila Nabi sebut sifat malu ni juzuk pada iman, bagaimana dengan malu yang ada pada orang kafir? Apakah malu yang dimaksud oleh Nabi ni yang dikait dengan iman ni malu yang ada pada orang Islam ke malu yang ada pada orang kafir? Ataupun yang keduanya ada beza ke malu yang ada pada orang Islam, malu yang ada pada orang kafir? Ada beza ke? Supaya kita kata an-nazafatu minal iman. Bersih. Patut orang kafir ni kotor ke? Kau yang dimaksudkan bersih tu dikaitkan dengan iman tu bersih yang lagu mana? Sebab bersih ni ada juga pada orang kafir. Kadang-kadang orang kafir lebih bersih pada orang Islam. Hak ni pun begitu juga, kadang-kadang malu ni, sifat malu ni lebih lagi ada pada orang kafir. Orang kafir lebih malu daripada orang Islam. Apa sebenarnya Nabi nak sebutnya? Jadi jawapannya sifat malu yang ada pada orang kafir sebenarnya hanyalah sifat malu hasil cetusan adat dan budaya semata-mata. Hak ni orang panggil hak ada secara biasa. Ada secara biasa, secara urfi dia panggil. Tu. Bukan jadi malu hak Nabi sebut ni, malu hak dikaitkan dengan iman ni, malu hak hakikat. Hakikat malu yang sebenar. Sebab kita kata bersih. Apa hakikat bersih sebenarnya? Bersih ni bukan sekadar zahir, kena batin juga bersih. Tu baru orang panggil hakikat bersih. Baik. Kalau kita ambil kira bersih yang ada pada orang kafir, maka kebersihan yang ada pada orang kafir itu kira-kira tak kena penyakit lah di atas dunianya. Kira-kiranya gitulah. Sebab dia bersih. Sebab biasanya kita kata penyakit dikaitkan dengan kekotoran. Baik, bersih tahu mana pun, kalau sekadar bersih zahir tapi dalam tidak bersih, orang panggil akidah tak bersih, buat ke dia? Paling tidak dia dapat nikmat kebersihan 60 tahun, bangkit di hari akhirat masuk neraka. Kita kata memang orang kafir tak payah. Itulah kita duk kecek bab Islam ni. Jangan kamu hanya bersih seperti mana orang kafir bersih. Orang Islam kena faham, bila kita kata kita orang Islam, boleh jadi dari sudut bersih sama bersih dengan orang kafir zahir. Bila kamu orang Islam,
dia tak bolehlah hanya bersih dari sudut tu saja sama dengan kafir. Dia tak sama. Mana tak samanya? Sudut tak samanya mana? Sepo juga malu ni hadirat. Orang kafir pada malu, kita pada malu. Tak okey bila orang kafir ada malu, orang Islam pada malu, tak okey malu tu sama. Tak sama. Malu orang Islam yang dikait dengan iman ni malu lagu mana? Malu orang kafir ni yang tidak dikait dengan iman ni malu lagu mana? Tu hak Nabi nak ayat ni hadirat. Tu hak Nabi nak ayat ni. Jadi hak malu, hak sebenar, hak dikait dengan iman ni malu yang dikaitkan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ini maknanya bab akidah, bab iman ni kan kita kecek ni. Kita duk bincang ni bab iman ni. Bab akidah lah ni. Bukan bab fiqh bersih sah itu lah. Ni kita kecek ni bab hakikat. Ni hakikat sungguhnya. Ni orang panggil ilmu hakikatnya. Kalau nak kata hakikat, jadi kalau hakikat lagu ni yang berorientasi ke hadis, yang menjadi sandaran hadis, insya-Allah hakikat ni hakikat yang tidak sesat. Sebab dia ada selagi ilmu hakikat tu, tu parah tu. Ni hakikat nenginya ni. Hakikat yang menyebabkan bila dia terima hak tu, dia jadi lupa kepada Tuhan. Dia tolak agama. Ini tidak hakikat sebenarnya. Budak-budak kata ini karipat ni dia kata. Makripat karipat ni tidak hakikat. Hakikat ni sebenarnya dia tidak. Ini ilmu hakikat sungguh. Tu sebenarnya dia. Jadi sebab itulah ulama kata kalau kita tengok hak Nabi sebut walaupun ringkas, malu sebagai daripada iman. Tetapi bila dihura, bila dibincang, sebenarnya Nabi nak membezakan sifat zahir yang ada pada kafir dengan yang ada pada orang Islam. Nabi nak memberi nilai tambah kepada sifat tu. Nabi nak memberi nilai tambah kepada sifat tu. Jadi malu hakiki yang dimaksudkan di sini adalah malu yang meletakkan tuannya. Mana orang yang ada sifat malu tu dia menjadi hamba Allah yang taat dan tunduk padanya. Cuba perhati bila sebut gitu ni berkait dengan akidah ni. Berkait dengan iman. Orang kafir malu tahu mana pun dia tak akan tunduk pada Allah kerana dia tidak Islam. Tiba-tiba orang Islam dah ada dah malu tetapi tak tunduk juga pada Allah. Jauh kau Islam dia seolah-olah boleh kita pertikaikan gitu. Nabi nak ayatnya hakikat orang Islam gitu. Tu jadi maknanya hak ni bukan untuk kita nilau, ya kita nak nilai diri kita. Jauh aku ni Islam ya. Dah malu supaya orang kafir, tak ada beza. Kalau bersih pun supaya orang kafir. Patut mana Islam aku yang dikatakan ya'lu wa la yu'la alaihi tu? Hak kata tinggi tu mana? Ni tempat tingginya. Malu sama-sama ada. Sama-sama ada malu. Kedua, tidak semestinya bila seseorang punya beberapa ciri keimanan dia terus menjadi orang mukmin. Sebagaimana tidak mesti dengan sebab adanya beberapa sifat kufur seorang mukmin akan terus menjadi kafir. Percaya atau tidak percaya, iman dan kufur adalah dua perkara yang berkait dengan hati. Tidak setiap perbuatan dan tindakan seorang manusia itu benar-benar menggambarkan apa yang dipercayai dan diyakininya. Jadi yang kedua ni, perkara yang kedua ni, katakanlah seseorang itu ada dah ciri-ciri keimanan. Juzuk iman itu ada daripada 70 Nabi sebut. Katalah bila dia ada sifat malu. Hak zahir kita malu, berhaluh kecek kasar pun tak buat. Maknanya ada sifat malu lah. Seperti yang kita tengok zahir dia. Tidaklah dia tu jadi orang mukmin lalu dak juga. Dak juga. Tu nak ayatnya. Sekarang itu satu juzuk saja. Gak iman dia tak boleh ambil juzuk lagu tu. Mentaka bila ada juzuk iman bersih, malu, maka dia jadi beriman selalu. Iman yang tinggi tak mesti. Tapi sudah ada dah. Boleh pahala dah tu dia tu. Tapi apakah maknanya iman dia tu sempurna? Tak juga. Kan Nabi kata 70, tak kisah sempurna dah. Malu tu. Jadi jangan kita cara bab malu saja. Setengah-setengah orang tu malu gini tapi mayat dak. Semayat dak tapi malu yang kira lah. Kecek pun guna bahasa Maulid, nak kecek benar-benar lucah, malu dia. Tapi semayat dak. Lepas tu lagu mana orang lagu ni? Ini maknanya perlu banyak lagi lah dia kena buatnya. Nak ayatnya Islam ni hadirat, dia tidak melihat satu perkara. Seperti mana Islam tidak nak ayat kepada kita satu perkara, kita pun jangan nilai orang satu perkara. Tak boleh. Makna hak ni benar kita berbincang sebenarnya Islam nak mengajar kita cara berfikir, cara bertindak. Kita tengok orang nampak bagus mari semaya sama. Jangan kita tengok situ saja. Kena tengok juga lain. Dia mari semaya masjid tak tinggal. Lepas tu kita kata dia baik, iyalah satu. Tapi apakah kita nak nilai orang itu baik situ saja? Tak kena lagu tu. Tu Nabi dah ajar.
Banyak lagi syu'bah lain, benda-benda lain yang perlu kita perhati, dan kita sendiri kena beri perhatian atas diri kita. Aku ni jauh dah dari sudut mai jemaah, patut Islam dah aku ni. Padahal kau nak masuk surga kita tu dok lagi banyak. Nabi kata 70 lebih. Patut dengan ibu apa lagu mana? Cuba semok pula dengan ibu apa tu. Dengan jiran lagu mana? Cuba semok pula dengan jiran. Dengan guru lagu mana? Dengan isteri lagu mana? Dengan anak lagu mana? Kalau semok gitu, Imam Ghazali kata kalau muhasabah lagu tu berasa rusing lalu. Tapi kalau kita duduk tengok bab semaya saja lega. Beres dah kita ni. Turun masjid pergi mai haji mak bapak duk 2-3 jam kedai. Turun masjid pergi sakok. Bab apa kita kan mayat dah. Lega. Tu tak kena. Orang Islam tu, sebab tu pentingnya muhasabah tu. Muhasabah ni nak kira, bukan nak kira hak molek saja, nak kira hak tak buat lagi tu. Hak buat dah semaya buat dah. Puasa lagi nak tahu apa ni, Mekah lagi nak tahu. Hak lain. Tu tujuan muhasabah tu. Tu. Jadi hak ni Nabi nak ajar gitu. Janganlah kamu duduk tumpu bab malu saja. Lain dah mana? Hak lain. Jadi sifat malu yang gagal mengarah seseorang agar taat kepada titah perintah Allah dan meninggalkan larangannya bukan malu yang hakiki yang disebut oleh Nabi dalam hadis ini. Kok Nabi kata malu tu dikira sebagai juz'um min syu'batun minal iman atau juz'um minal iman tu, ini malu yang hakiki, malu yang mempunyai potensi besar untuk meletakkan Tuhan dia tu di posisi muti', orang yang taat kepada Allah. Tu maksudnya. Ia lebih merupakan sifat lemah dan tidak bermaya. Ni kalau malu tetapi tidak menyebabkan jadi taat pada Allah, itu malu yang merupakan sifat lemah, bukan sifat gagah tu. Malu yang dikira sebagai sebahagian daripada iman ialah malu secara syar'i menurut kacamata syariat Islam, bukan malu urfi menurut adat dan budaya tertentu. Ini kena faham ni. Malu secara syar'i, malu secara urfi. Ni pun orang pun kena payah juga. Sebenarnya tidak payah, cuma beringat nak orang tu tu. Tapi kalau Ibnu Qayyim dia hurah berasak ni tak cara dah, marah lah dia kata dah. Malu secara syar'i, malu secara urfi. Dia gini, saya nak sebut gini hadirin. Malu secara syar'i, apa yang syariat suruh kita buat? Kadang-kadang bila kita nak buat sesuatu, boleh jadi ayah kita rasa tak senang hati. Ayah kita buat sesuatu tak kena, bila kita nak tegur bercanggah syariat, kita pun jadi, kalau kita rayak ke dia, dia marah. Jadi kita lah ni berada dekat ada dilema antara menegakkan syariat dengan berhadapan dengan marah ayah kita, marah mak kita, marah masyarakat kita. Nak buat lagu mana tu? Itu persoalan. Hak ni syariat, hak ni uruf. Uruf ni hak orang buat biasa tapi bercanggah dengan syariat. Nak buat lagu mana? Secara umum kita kena utamakan syariat. Cuma pendekatan secara praktikal bila nak buat, tu kena belajar sirah Rasulullah lah. Lagu mana Rasulullah nak buat. Jangan jadi kita betul sepasal dia. Tak boleh perok lalu dah. Jadi orang tak ada faham pening orang. Tak ada langsung buah gaya hikmah, ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hi ahsan. Tak ada langsung hak tu. Pokok kata sodok, maka sodok belaka. Dia kata tunggu, tak kira tunggu, kena sodok. Sodok kena. Tengok tu tunggu gapo tu. Besar tu tunggu tu. Kena beringatlah sikit, tunggu kecil tak apa. Ni tunggu besar ni. Bila tunggu besar, kena beringat sikit lah. Yang patuh gigi berdoza tu tak. Jadi tak kira, tak boleh je. Kadang-kadang kesal bila itu besar tu dia jadi raka tu paruk. Dia jadi berlubang tu paruk. Sodok tak kena gaya. Kena beringat juga nak sodok-sodok pun. Mentah kita tak, memang kita nak buat rumah. Tunggu ni memang mengganggu. Kita nak sadar. Betul. Tapi kena tengok juga tunggu tu lama dah tu. Beratus tahun dah tunggu tu. Nak sadar tak terkali, tak boleh. Kena tengok juga keadaan tu lah ke mana. Lepas tu tak boleh nak buat rumah. Buat lain dulu. Hak tu biar tengok lah. Kita racun sikit-sikit. Tunggu. Sebab tunggu tu, tunggu jangan tu dia hidup tu. Kalau kita lek dia ceding tu, tak boleh lek. Jadi cara pendekatan tu perlu bijaksana. Payah tu hati-hati. Jadi apa yang jadi malu secara syar'i tidak menghalang untuk kita. Bila ada malu secara syar'i, walaupun kita tak buat lagi benda tu, tetapi benda tu tidak hilang dari kita. Ada, dia nyala tu benda tu, dia tidak mati.
Tu. Malu secara urfi, ada juga kadang-kadang malu secara urfi dia tidak bercanggah dengan syariat. Tak apa. Kita kiranya hak salahnya kalau urfi yang bercanggah dengan syariat. Hak tu tak boleh. Tengoklah. Tapi setengah-setengah orang tu dia sanggup ke tepi ke terus nak. Bila apa? Nak jaga urfi ni. Nak jaga urf. Hak tu tak boleh juga. Jadi benda ni payah dia. Sebab itulah benda-benda gini dia tak sesuai dengan makhluk hak tidak orang. Dia makhluk hak nama manusia sesuai agama. Sebab apa? Sebab dia ada akal, boleh fikir, boleh buat pertimbangan dan sebagainya. Makhluk lain tak boleh. Makhluk lain tak boleh. Ni berkenaan dengan kenyataan. Jadi ni Hafiz Ibn Qayyim ni, ni panjang kita boleh sebut semula hadirat. Jadi Hafiz Ibn Qayyim di dalam kitab dia Madarijus Salikin membahagikan malu ni kepada 10 bahagian. Ni insya-Allah kita akan sebut secara ringkas lah. Dia dalam kitab asal Madarijus Salikin, kalau kita rujuk panjang dia bahas. Waktu tu Maulana tu peringkah dia tu. Kita habis sikit nah. Peringkah pula. Waktu jadi panjang. Kok asal dia panjang hadirat. Letih kita baca tengok kata parok Ibn Qayyim dia huraian tak 10 tak. Kita ambil rekamnya Hayaul Jinayah. Malu nak buat benda salah. Tu faham lagu mana pun. No, tapi dia ada huraian dia pula lah. Insya-Allah ni kita bincang semula dia. Mana molek juga kita tahu ni. Maknanya malu ni banyak kategori dia pula. Ni hadis Nabi ni setengah ulama senarakan dalam hadis Nabi ni hadis Nabi yang kita bincang ni ulama senarakan dalam dia panggil hadis jami' dan mani'. Jami' dan mani' ni kata-kata ringkas tetapi makna dia besar. Makna dia luas. Sikit je. Tapi bila ulama hura panjang pula situ. Gitulah hadirat. Jadi insya-Allah ni kita bincang semula. Rasa setakat itulah, wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.